Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Perak Excellent. Okey, baik. Kita dah belajar bab nasionalisme di negara kita. Latihan pun cikgu dah bagi. Pada pagi ni, pagilah sebab cuba tengok tu pukul berapa yang cikgu kongsi tu. Nampak tu? Pukul berapa ni? Perkongsian kita sebelum kelas mula ni. 7.35 hari ni. Jadi dah kita belajar 3.1. 3.1 ni tajuknya nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia Kedua. Okey, cikgu besarkan sikit lah. Okey, good. Okey, sebelum Perang Dunia Kedua. Good. Okey. Anak-anak dah dapat latihan yang cikgu dah bagi? Okey. Dah jawab, boleh rujuk lah jawapan pada bahan yang cikgu bagi untuk PDPR kita ni. Okey. Suka cikgu ingatkan bahawa soalan kita dalam kertas 2 ni, dia ada analitik dan holistik. Okey, apa kejadah ni? Benda ni. Okey. Analitik ni macam anak-anak tingkat 3 dah tahulah. Kita jawab ada fakta, ada huraian, ada contoh, itu kita panggil analitik lah. Mungkin ada jawapan fakta saja. Bila naik lama-lama anak-anak dah faham tentang kata tugas, mungkin dia lebih jelas. Bezanya dengan holistik satu je, fakta, huraian, contoh plus inference. Dalam video-video penerangan cikgu nanti anak-anak akan dapat lah apa itu inference, macam mana nak jawab. Okey, kita tengok soalan yang pertama yang anak-anak dah dapat. Okey, cikgu besarkan. Dia minta kata tugasnya terangkan secara ringkas sahaja. Kalau nak detail, baik kita tampal buku teks je kan. Okey, sebelum Perang Dunia Kedua, bermaksud benda ini belum berlaku. Dia nak secara ringkas tentang kesedaran awal nasionalisme sebelum Perang Dunia Kedua. Kalau buka buku teks, pelajar boleh buka buku teks muka surat 52. Yang ini buku teks muka surat 52. Kenapa kena bagi dengan buku teks ni? Kadang-kadang pelajar dia tak nak buka buku teks. Cikgu nak tengok muka surat mana? Okey, good. Biasakan menjawab. Kalau kita dah biasa, lama-lama dia akan jadi terbiasa. Gunakan intro dululah. Kesedaran awal nasionalisme sebelum Perang Dunia Kedua ialah, kita mulakan itu. Kesedaran awal sebelum, jangan jawab tulis macam ni. Perang Dunia Kedua ialah, okey, ini tak ada markah. Ini kita panggil sebagai intro. Dia intro sahaja. Kalau kita tengok kesedaran ni banyak. Pelajar boleh tengok dalam, tak silap cikgu, dalam 2 muka surat berkaitan dengan kesedaran awal ini. Okey, baik. Kalau kita tengok kesedaran awal ni, dia ada fakta dia ialah, antara yang kita boleh ambil lah ialah macam mana usaha British itu ialah British ni dia cuba nak membendung. British cuba membendung. Apa tu membendung? Bukan bedung gerakan Islam. Maksudnya dia cuba menghalang lah menggerakkan Islam. Itu pun dah okey dah. Kalau kita faham, tambahlah dari Timur Tengah. Gerakan Islam dari Timur Tengah, kalau kita nak tambah. Okey.
Okey, bagaimana dia buat? Bagaimana tu kita jadikan sebagai huraian lah. Bagaimana dia buat? Kita nampak British buat macam mana? Dengan persetujuan raja-raja. Okey, ini kita nak pergi huraian ni. Pertama, dengan persetujuan raja-raja. Nampak situ. Dengan persetujuan raja-raja. Di sini kita dah dapat huraian 1A. Dah dapat 2 markah dah. Bagaimana caranya? Contohnya dia buat apa? Contohnya memperkenalkan. Ini kena tengok ni, kena faham. Itu dalam PDP kita cikgu dah terang kan? Enactment undang-undang. Enactment. Memperkenalkan enactment. Katakan error periksa salah. Jangan lagi sangat jauh sangat lah enactment undang-undang. Dia bila ke tepi dia tak berapa cantik Okey. Ini ialah contoh 1A. Bagaimana dia buat undang-undang ini? Ada huraian balik. Kita pergi biru balik. Di sini kita nampak bagaimana British buat. Di mana maksud dia kata apa? Sesiapa yang mencetak di mana cikgu tak titik pun nampak? Di mana sesiapa yang mencetak. Ni kita nampak Sesiapa yang okey, kita nampak situ mencetak. Ini ialah mungkin huraian 1B. Sebab dia ada dan. Itu. Dah cetak dan. Dan mengedarkan. Nampak tu dan dia tak cantik situ Okey, kita buat dan mengedarkan. Maksudnya nak mengedarkan bahan tadi, mengedarkan bahan tulisan. Mengedarkan bahan tulisan ini huraian 1C perlu mendapat apa kita kata keizinan daripada apa sultan. Maksudnya tanpa maksudnya mencetak dan mengedar tanpa kebenaran pemerintah dia akan dipenjara. Mencetak dan mengedar tulisan tanpa cikgu kita nak pergi lagi. Tanpa kebenaran sultan akan dipenjara. Cukuplah macam itu huraian 1D. Okey, tengok. Cuba kita tengok jawapan kita. Kalau kita nak letak di sinilah berapa markah kita dapat kita write dengan warna hijau. Ada fakta 1, ada contoh, kita nampak kan? Ada contoh 3, ada 4, ada 5, ada 6. Okey, cukup sampai situ. Itu kalau kita nak tambah saya pula mungkin kita nak tambah lagi banyak lagi mungkin kita katakan berwaspada dengan gerakan apa daripada PAN Islamik dan sebagainya. Tapi markah kita 6 saja. 6 lah Okey. Ini kalau anda tengok, ini masih jawapan berbentuk analitik. Okey, good. Soalan kedua ni. Mengapa penentangan Tok Janggut? Okey, kita tengok Tok Janggut dalam bab itu ada sedikit cerita tentang Tok Janggut
Tok Janggut, T huruf besar, Tok Janggut dianggap gerakan politik antarabangsa. Maksudnya dia mencetuskan gerakan daripada antarabangsa membawa kepada tempatan. Kita nampak. Walaupun dia bercorak tempatan. Tengok markah dia berapa. Markah dia nak 6. Banyak tu Okey. Kalau kita tengok Tok Janggut ni, kita nampak Tok Janggut ni, kenapa kita katakan antarabangsa? Fahaman dia dapat tu daripada mana? Gerakan ini dianggap antarabangsa kerana apa? Kerana mungkin kita katakan fahaman dia dapat tu daripada mana? Dia dapat gerakan ini kerana ia daripada gerakan. Kerana ia dari gerakan Pan-Islamisme. Ini mungkin fakta lah F. Pan-Islamisme ni ialah satu kebangkitan Islam di peringkat luar yang dibawa masuk ke tempatan. Sebab kita kena link dengan tajuk tempatan ni. Maksudnya Pan-Islamik ni kita nampak dia wujudkan situ. Walaupun kita nampak gerakan ni kita nampak dia gerakan ini. Kita ambil yang lain lah. Yang mana lain kita ambil mana tadi. Gerakan ini kita nampak gerakan yang dibawa oleh Tok Janggut ni hanya melibat, sebab kita nak tempatan tu kan, hanya dia tepi sikit kurang hanya melibatkan penduduk Pasir Putih. Dia putih bukan je ni, P2E bila kita katakan Pasir Putih, itu tempatan lah. Ini sudah pergi kepada huraian 1A. Dan kita nampak di mana, sambung terus. Itu cikgu suka gunakan perkataan di mana, oleh itu, bagi, untuk. Di mana, kita guna lain lah nak beza kan. Nanti pelajar tak pasang pula. Di mana, nampak? Bila di Pasir Putih ni, penentangan itu melibatkan apa? Penentangan ini, cantik kalau warna hitam penentangan, mereka ni mempertahankan agama. Okey, ni huraian 1B. Jadi bila kita katakan mempertahankan agama Islam, dia ada lagi. Apa itu dan tadi kita gunakan? Menyebabkan Pasir Putih di mana dan hak penduduk tempatan. Hak penduduk tempatan tu tentang cukai. Kita tengok balik macam mana peristiwa Tok Janggut tu kan, dia menentang. Ini ialah huraian 1C. Mungkin contoh dah dapat 1, 2, 3, 4 markah. Kalau kita nampak ini Tok Janggut, kalau kita dapat buat macam ni, kita dah dapat 4 markah. Selain itu, kita teruskan, kita gunakan penanda wacana yang pertama. Kita buatlah perenggan lain kalau panjang selain itu, nampak? Selain itu, kita nampak Tok Janggut ini dia menentang apa? Penentangan Tok Janggut ini satu penentangan yang menentang penjajah barat. Kita nampak. Selain itu, Tok Janggut ini tak warna merah ini fakta Tok Janggut
Menentang apa kita kata penjajah barat. Yang menakluk negara Islam. Ini F2 lah fakta 2. Jadi pelajar boleh tengok lagi dalam bahagian-bahagian itu macam mana gerakan Uthmaniyah. Pelajar boleh sambung lah Uthmaniyah, macam mana ada. Di sini kita boleh tambahkan lagi. Kalau kita nak tambah berkaitan dengan Tok Janggut ini, banyak benda yang kita boleh tambah. Sebab letak muat situ, pelajar boleh tambahkan tentang apa kita panggil sebagai Empire. Nanti baca dekat buku teks tu Empire Uthmaniyah. Di mana kita nampak di situ. Dan kita nampak juga macam mana Tok Janggut ni bertentang sebab apa? Tentang isu cukai, membencikan British dan sebagainya. Okey, dapat dah kita dua. Dan inilah kita tengok iktibar. Iktibar daripada nasionalisme, pengajarannya. Apa yang kita dapat dari pengajaran cerita tu berkaitan dengan gerakan awal ini. Okey, apa iktibar yang boleh kita ambil? Sudah tentu banyak benda. Antara fakta-fakta yang boleh kita ambil berkaitan dengan penjajah tempatan yang munasabah kita apa? Berwaspada lah. Kita berwaspada dengan orang luar. Apa huraian kita? Bila kita berwaspada ni kita nampak macam bila Tok Janggut dia tidak berjaya kan. Kita nampak apa yang kita nampak, dia telah menimbulkan kesedaran politik. Kita tambah balik sini mungkin kita nak tambahkan sini fakta lagi. Timbul kesedaran politik. Itu kita nampak macam mana kesedaran situ. Kenapa kita katakan politik? Di mana akhirnya kita nampak daripada kesedaran politik tu rakyat ada semangat cinta kepada negara. Melalui apa? Ini kita nampak contohnya melalui penubuhan, contohnya parti-parti politik selepas Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama pula. Contohnya penubuhan parti politik selepas Perang Dunia Kedua. Kalau di sini dah ada dah. Contohnya wujudnya tentang kita nampak kesedaran politik sepertinya parti politik selepas Perang Dunia Kedua. Bagilah contoh UMNO, Parti Buruh dan sebagainya. Dan kita nampak juga semangat berwaspada dengan orang luar ni. Maksudnya di sini ni, kalau kita nak ambil pun kita boleh letak huraian ni. Maksudnya orang luar ni bila dia datang ke negara kita ni, kalau kita nak bagi huraian, dia mesti ada sebab. Mereka mempunyai sebab tertentu. Sebab contohnya British, dia datang untuk menguasai bahan mentah. Inferen. Kalau kita nak dapat inferen, kesimpulannya apa kita dapat? Kesimpulannya, rakyat perlu bekerjasama bagi memastikan anasir-anasir luar tidak. Ini kita nampak kesimpulan.
kerjasama daripada siapa? Rakyat, pemerintah dan sebagainya. Cikgu guna bahan daripada Cikgu Sarapa ni. Bagus bahan ni Okey. Detail juga yang cikgu bagi ni. Cikgu harap boleh bantu anak-anak untuk menguasai. Pastikan kamu jawab ni elok. Nanti hantar kerja kepada Segani. Okey, terima kasih.